Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Amir Bahari. Hari ini saya nak berkongsi dengan puan-puan pula. Petua menundukkan suami. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Puan-puan nak cerita zaman PKP ni duduk rumah anak-anak dengan anak-anak melompat, anak-anak tak keluar rumah. Depa anak-anak ni kalau kecil-kecil ni takat 7 hingga 12 tahun ni ataupun budak-budak kecil duduk rumah terperap dia mulalah panjat sana, panjat sini, kita pun naik pening tuan-tuan dan puan-puan. Takkan hari-hari nak tengok gadget. So, jadi puan-puan, cikgu nak suami pula kadang-kadang duduk kat rumah, duduk asyik duduk internet, handphone. Kita pun pening So, jadi hari ni cikgu nak perturunkan kepada puan-puan petua menundukkan suami. Macam mana nak tundukkan suami Okay, jadi tuan-tuan, jadi puan-puan ni untuk puan-puan, jadi apa puan-puan perlu buat, tengok di mata suami dan kata, abang, sementara cuti kat rumah ni, apa kata kita buat tadarus dengan anak-anak, dengan abang, dengan saya, macam di bulan Ramadan. Ni petua menundukkan suami. Pasal apa cikgu kata ni petua menundukkan suami, tuan-tuan? Sebab kalau bila kita bertadarus, tuan-tuan, nak baca Quran, okay, abang mulakan bang, dia nak baca Quran, dia mesti tunduk. Tuan-tuan pernah jumpa ke orang baca Quran mendongak? Setahu cikgu tak ada, dia baca Quran dia tunduk. Ni dia panggil ilmu penunduk. So, suami pun baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tunduk tak? Tunduk ilmu penunduk suami. Kalau puan-puan hidupkan amalan bertadarus di rumah, terutama zaman PKP ni, puan-puan akan mendapat 5 keberkatan. Yang pertama ni ilmu penunduk suami. Dia tunduk. Yang kedua, bila kita membaca Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, kalau salah, kena tegur. Bismillahirrahmanirrahim. Alham, abang, alham. Alham, alham. Alham, alham. Bila kita tegur ni, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tegur bacaan, sebenarnya kita bukan saja menegur sebutan yang betul, tetapi sebenarnya kita membentuk ego supaya dia boleh ditegur. Sebab dalam bacaan Al-Quran, ilmu tadarus, kalau salah kita kena betul walaupun tu suami kita. Yang ketiga, kelebihan bertadarus di rumah, dia menjadi generator untuk menarik rahmat Allah. Tarik malaikat masuk rumah. Pasal malaikat ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak boleh baca Quran. Yang boleh baca Quran ni manusia dan jin. Malaikat tak boleh baca Quran. Sebab tu bila kita baca Quran, malaikat rahmat, malaikat akan masuk. Akan masuk ke rumah. Yang keempat, kelebihan bertadarus ni ialah dia menjadi pendinding kepada sihir. Orang hantar sihir, 77, santau angin, santet, apa semua, insya-Allah tak akan masuk dalam rumah kita, jadi pendinding. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, bila anda membaca Al-Quran di rumah, yang kelima, bila kita baca Quran di rumah, kalau orang tu menipu, kita tahu. Sebab bila orang ni dia bertadarus, berkumpulan, telinga dia sangat tajam. Suara orang, dia tahu suara orang menipu macam mana. Cikgu bagi contoh, kalau baca Al-Quran kan, katalah bila kita tak sure bacaan, suara kita akan teragak-agak sikit. Ini kita tahu tidak pasti. Suara ketidakpastian. Tapi kalau orang menipu, insya-Allah cikgu akan tahu. Hanya dengan mendengar suara hasil daripada bertadarus. Jadi puan-puan, selamat amalkan petua menundukkan suami. InsyaAllah cikgu doakan agar rumah tangga anda bahagia. InsyaAllah. Saya Amir Bahari. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.